Hai semua, Assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Berjumpa lagi dengan cikgu Sabrina pada minggu ini. Pada minggu ini, kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama iaitu negara Malaysia. Iaitu unit pertamanya iaitu lahirnya sebuah cinta. Baik murid-murid yang ada buku teks di tangan, bolehlah buka ke muka surat 2 dan juga muka surat 3 terlebih dahulu ya. Kita akan mulakan dengan tajuk pembentukan Malaysia. Seperti yang murid-murid lihat, di situ terdapat tulisan yang mengatakan gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Okey, siapa Tunku Abdul Rahman ni? Tunku Abdul Rahman ni merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baik, kita tengok gagasan ini telah dinyatakan pada tarikh 27 Mei tahun 1961 di Singapura. Baik, pembentukan Malaysia ni sebelum ni kita panggil Tanah Melayu. Dan mengapa kita nak membentuk negara Malaysia ni? Mestilah ada sebab. Terdapat 3 sebab utama mengapa kita perlu membentuk Malaysia. Sebab yang pertama ialah untuk menjamin keselamatan negara. Okey, sebab dulu negara Singapura dan juga negeri Sarawak menghadapi ancaman komunis. Komunis bertapak di dua tempat ini. Baik, pihak komunis berusaha untuk menjadikan Sarawak sebagai negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Okey, jadi pihak komunis ni dipilih. Dipilih tempat mana sesuai ni nak jadikan sebagai sebuah negara komunis ni. Dia nak pilih tempat yang sesuai. Jadi Sarawak ni salah satunya lah yang dekat sini dia jadikan sebagai negara komunis. Baik, kemudian Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis sebab Tanah Melayu sebelum ni, Persekutuan Tanah Melayu, maksudnya di Semenanjung lah kalau sekarang ni kan, kita dah ada pengalaman dah macam mana kita menghadapi komunis ni. Jadi kita tak nak lagi berlakunya ancaman komunis ni. Jadi kita mesti berusaha, kita nak menjamin keselamatan negara, tak nak lagi dah dijajah ke menerima ancaman daripada kuasa luar ataupun kuasa dalaman sendiri. Sebab pembentukan Malaysia yang seterusnya ialah untuk memajukan sosioekonomi. Bila sebut sosioekonomi, maksudnya ada dua iaitu sosial dan juga ekonomi. Bila digabungkan jadi sosioekonomi. Okey, kita untuk meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Dapat menarik pelabur luar, memajukan taraf hidup rakyat. Okey, sebab kita tengok sendiri, pernah tak murid-murid lihat, belilah barangan buatan Malaysia. Sebab kita nak keluarkan pasaran produk kita sendiri, kita tak nak bergantung harap dekat produk-produk luar ataupun barang-barang daripada luar negara kerana harganya lebih mahal. Lebih baiklah kita hasilkan produk ataupun barangan kita sendiri dan kita jual dekat rakyat kita sendiri. Okey, kemudian dapat menarik pelabur luar. Jika negara kita ni stabil, aman, tak ada pergaduhan, tak ada peperangan, jadi pelabur-pelabur dari luar ni mereka rasa senang hati untuk melaburkan wang mereka dekat negara kita. Tak kisahlah dalam syarikat, mana-mana syarikat ke, dalam mana-mana industri ke, sebab dia rasa negara Malaysia ni selamat. Tak ada berlaku peperangan, tak ada berlaku pergaduhan. Jika negara asyik berlaku pergaduhan, peperangan, pelabur dari luar pun takut untuk menyumbangkan ataupun melabur duit mereka ke negara kita. Seterusnya, memajukan taraf hidup rakyat. Jika murid-murid boleh lihat zaman dahulu, zaman kita dijajah dahulu, terutamanya pada zaman British, telah wujudnya pengenalan sistem ekonomi berasaskan kaum. Okey, apa tu cikgu tak faham? Kami kurang faham. Baik, cikgu terangkan ya. Baik, contohnya zaman British dahulu, jika kita ialah orang Melayu contohnya. Okey, awak orang Melayu ke, cikgu orang Melayu ke? Baik,
biasanya perusahaan ataupun apa kegiatan ekonomi yang biasanya orang Melayu lakukan ialah biasanya bertani. Jadi sebagai petani, sebagai nelayan. Itu untuk orang Melayu. Manakala orang Cina ni pula biasanya apa? Mereka ni terkenal dalam bidang perniagaan, mendulang biji timah. Itu antara kegiatan ekonomi mereka pada zaman dahulu. Kalau pergi bandar-bandar semua, yang berniaga biasanya orang Cina. Tapi zaman sekarang awak tengok, semua bangsa kita boleh menjalankan aktiviti ekonomi seperti perniagaan. Tak ada lagi dah kalau perniagaan mesti orang Cina. Tak terhad macam tu. Okey, dan orang India ni biasanya apa? Bekerja di estate. Estate getah. Itu biasanya kegiatan ekonomi bagi orang India. Okey, seterusnya kita nak lihat sebab yang ketiga kenapa perlunya pembentukan Malaysia. Baik, bagi mencapai keseimbangan kaum. Pembentukan Malaysia membentuk keseimbangan kaum. Okey, jika awak lihat sebelum ni sebenarnya Tanah Melayu juga bergabung dengan Singapura sebelum kita mencapai kemerdekaan. Seperti kita maklum, penduduk di negara Singapura ramainya terdiri daripada apa? Daripada bangsa dan kaum Cina. Jadi jika Tanah Melayu ni bergabung dengan Singapura, maka penduduk Cina akan lebih ramai daripada penduduk Melayu dan India. Baik, seperti kita tahu, Tanah Melayu ni sebenarnya asal-asalnya ialah dipelopori oleh kaum Melayu. Seterusnya kita nak masuk ke tajuk langkah-langkah pembentukan Malaysia. Baik, murid-murid boleh buka kepada muka surat 4 dan juga 5. Baik, dekat sini murid-murid dapat lihat ada 7 tarikh penting yang terlibat untuk langkah-langkah pembentukan Malaysia. Baik, kita tengok yang pertama. Okey, pada Mei, dia tak sebut tarikh harinya, kita sebut bulan. Pada bulan Mei tahun 1961. Pada masa ini, Tunku Abdul Rahman dia menyatakan gagasan pembentukan Malaysia, kiranya baru cadangan untuk pembentukan Malaysia. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia dipergiat. Baik, sebelum nak membentuk Malaysia, kita mestilah kita akan bagi tahu dulu, bagi tahu kepada ahli-ahli jawatan kuasa dulu yang terlibat, kemudian kepada rakyat. Okey, apa idea pembentukan Malaysia ni? Macam mana kita nak bentuk Malaysia ni? Bukan senang nak membentuk sebuah negara yang aman, makmur dan sebuah negara yang nak bebas daripada jajahan. Okey, seterusnya kita tengok pada yang kedua, Julai tahun 1961, masih tahun yang sama. Baik, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan dan memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Baik, terdapat satu jawatan kuasa ni ditubuhkan. Jawatan kuasa ini tujuan dia apa? Okey, dia nak tengok okey, macam mana ni perpaduan rakyat-rakyat Malaysia ni, macam mana. Masa tu belum lagi lah Malaysia, kita panggil Tanah Melayu. Nak tengok macam mana ni, setuju ke rakyat-rakyat ni nak merdeka semua ni, nak merdeka, macam mana nak membentuk negara Malaysia. Seterusnya pada Januari tahun 1962, yang ini dah masuk tahun yang seterusnya. Baik, Kerajaan Sekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk-penduduk negeri yang terlibat. Sebab kita nak libatkan apa? Kita nak libatkan Persekutuan Tanah Melayu, negeri Sabah dan Sarawak dan juga Singapura sebenarnya kita nak libatkan. Jadi nak tengok setuju ke tidak mereka ni nak bergabung sekali. Baik, ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Cobbold, Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Tan Sri Wong Pao Ni dan juga Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbold. Mereka bergabung. Jika murid-murid boleh lihat, ada apa? Ada kaum Melayu, ada kaum Cina dan juga ada siapa ni? Ada orang luar, wakil daripada British.
Okey, seterusnya kita berpindah kepada September tahun 1962. Okey, referendum diadakan di Singapura. Referendum ni lebih kepada pengutan suara. Okey, contohnya, katalah kat kelas awak, okey, cikgu nak tanya, okey, siapa yang setuju jika kita pergi ke mana? Pergi lawatan ke KLCC, Aquaria KLCC. Cikgu tanya, kita pungut suara, kita buat undian. Jadi lebih kurang macam itulah maksudnya referendum. Baik, penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Maksudnya mereka bertanya ni kepada penduduk, kepada rakyat, bukan kepada orang atasan seperti Perdana Menteri mereka. Tak, bertanya kat semua penduduk. Jadi mereka setuju untuk menyertai Malaysia. Kemudian pada Julai tahun 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Kobalt. Jadi sekarang ni Tanah Melayu dan juga British ni, mereka dah terima dah laporan daripada jawatan kuasa tadi tu, Suruhanjaya Kobalt tu. Hasilnya persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Jadi maksudnya ada tidak balas positif. Maksudnya kebanyakan mereka memang setuju untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Okey, maksudnya ada berapa ni? British 1, 2, 3, 4, 5. Daripada 5 pihak ni. Okey, Borneo Utara ni Sabah mungkin ada tak tahu lagi, Borneo Utara ialah Sabah. Okey, kita lihat pula pada Ogos 1963. Okey, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Nampak tak? Dapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Wakil PBB telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan juga Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Jadi wakil PBB ni datang kat negeri Sabah dan Sarawak ni lah, Borneo Utara tu dan juga Sarawak, nak tengok betul setuju ke tidak ni nak menyertai Malaysia ni. Okey, tinjauan menunjukkan majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Baik, positif maksudnya tindak balasnya. Maksudnya ramai penduduk penduduk Sarawak dan Borneo Utara ni dia menerima idea pembentukan Malaysia. Baik, September 1963. Baik, pastilah pada 16 September 1963 sebuah negara Malaysia telah diisytiharkan. Maksudnya sebab tu kalau awak tengok kalau dalam Malaysia ni kita ada dua tarikh. 31 Ogos 1957 tu ialah tarikh kemerdekaan. Tapi pada September 16 September 1963 ni merupakan hari pembentukan Malaysia.